Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Ada satu cadangan yang mungkin orang cakap cadangan bodoh, cadangan paling gila. Tapi ada juga sesetengah yang akan berpendapat ini adalah cadangan paling padu, cadangan paling bijaksana. Haha. Kenapa saya cakap begini? Pasti Anda yang mendengarkan cadangan ini, sama ada Anda fikir bahwa ini adalah cadangan paling bijak ataupun sebaliknya cadangan paling tidak masuk akal. Zaid mencadang Dr. Mahathir menjadi PM kali ketiga dan ampunkan Najib Razak. Secara realitinya di atas kertas tidak masalah untuk Mahathir jadi Perdana Menteri untuk kali yang ketiga, tidak masalah. Tapi masih ramaikah yang menyokong Tun Mahathir? Adakah Zaid tidak sadar bahwa pada PRU 15 yang lepas pun Mahathir sendiri kalah teruk, partinya kalah teruk. Nah, oke, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan. Ini adalah terapi imun transfer factor. Kepada Anda di luar sana yang ada masalah kesehatan, penyakit berulang, kencing manis, kolesterol darah tinggi, bawasir, gout, gastrik, sakit pinggang, sendi, dan apa saja masalah kesehatan Anda, mungkin terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Nomor saya di sini, Anda boleh menghubungi saya. Saudara-saudara, cadangan daripada Zaid agar Mahathir ini menjadi Perdana Menteri kali ketiga dan ampunkan Najib. Bekas Menteri Zaid Ibrahim mencadangkan Dr. Mahathir dilantik sebagai PM buat kali ketiga sekiranya gabungan Payung Melayu memenangi PRU akan datang. Persoalannya, adakah gabungan Payung Melayu ini sudah mendapat sokongan daripada parti-parti Melayu yang ada di Malaysia? Yang kita tahu setakat ini di blok Pembangkang, Bersatu dan PAS. Itu adalah antara blok parti yang terbesar lah. Dan parti seterusnya yang memang kita tahu parti Melayu yang kuat adalah UMNO. Nah, adakah UMNO akan menyertai Payung Melayu ini ataupun yang dipimpin oleh Mahathir ini? Dan adakah mereka semua ini akan bersetuju Mahathir jadi PM? Sedangkan di dalam Bersatu ada Hamzah, ada Muhyiddin. PAS pula ada Tuan Ibrahim, ada Menteri Besar Terengganu, Dr. Sam, ada Hadi Awang. Walaupun Hadi Awang menolak untuk jadi Perdana Menteri lah. Nah, dan seterusnya berkaitan dengan pengampunan Najib. Dalam artikel ini berkata, bagaimanapun bekas pemimpin UMNO dan PKR itu berkata, Mahathir harus mengumumkan untuk memohon pengampunan kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak sekiranya mahu memenangi pilihan raya. Saudara-saudara, adakah Tun Mahathir mempunyai kuasa dan masih ada pengaruh yang besar untuk memohon pengampunan kepada Najib Razak? Sedangkan kita tahu Najib dan Mahathir sebelum ini tidak mempunyai hubungan yang baik. Nah, itu pada hemat saya lah. Jadi, adakah Mahathir sekiranya beliau ingin menjayakan misi ataupun cadangan oleh Zaid Ibrahim ini, beliau perlu membebaskan Najib. Dan kalau beliau bebaskan Najib, adakah Najib akan menyertai Payung Melayu ini? Nah, itu menjadi persoalan paling utama kita. Nah, Anda di bahagian mana? Anda menyokong cadangan ini ataupun Anda rasa cadangan ini adalah cadangan paling tidak masuk akal? Apa komen Anda? Salam sejahtera, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, kita respect Tun Mahathir sebagai negarawan, sebagai pemimpin yang pernah menjadi Perdana Menteri paling tempo yang paling lama dalam sejarah Malaysia, yaitu 22 tahun, dan memegang jawatan Perdana Menteri sebanyak 2 kali. Baru-baru ini ada satu kenyataan Tun Mahathir yang pasti mendatangkan banyak cadangan, banyak pandangan dan juga persepsi, terutamanya daripada rakyat Sabah dan Sarawak, khususnya dari rakyat Borneo.
dengan kenyataan Mahathir bahwa Sabah dan Sarawak ini adalah sangat miskin ketika Malaysia dibentuk. Dengan kenyataan Tun Mahathir ini, tak sangka setelah saya melihat artikel ini, ada pula serangan yang diterima oleh Tun Mahathir. Oke, sebelum saya teruskan, izinkan saya perkenalkan sebentar. Ini adalah terapi imun transfer factor. Produk ini adalah untuk mendidik, menyeimbangkan, meningkatkan sistem imun badan Anda. Sekiranya Anda sudah lama mengalami sakit perut, sakit pinggang, sakit lutut, dan apa saja masalah kesehatan yang Anda alami, mungkin terapi imun, dan yang pastinya terapi imun adalah jawaban kepada doa Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan tips dan maklumat tentang terapi imun, Anda boleh menghubungi nomor yang tertera. Saudara-saudara, dalam satu kenyataan, Sabah Sarawak sangat miskin ketika Malaysia dibentuk, kata Dr. Mahathir. Sabah dan Sarawak merupakan negeri yang sangat miskin ketika Malaysia dibentuk, kata Tun Mahathir, sekaligus menyokong laporan berita. Dalam ruangan komen, saya dapat daripada FB, Berita 757, dalam ruangan komen, Mahathir punya angkara lah Sabah dibanjiri PTI, dapat projek IC dan rompak hasil Sabah Sarawak. Saka tua sial kasih rosak Sabah. Ada yang kata, selama 22 tahun Mahathir jadi PM lah Sabah muncul sebagai negeri termiskin dalam Malaysia. Dia buat bangunan tinggi-tinggi, jambatan panjang-panjang di semenanjung sana untuk harumkan nama dia di mata dunia. Hanya masa era Datuk Seri Najib baru Sabah nampak ada rupa sedikit. Datuk Seri Najib Razak satu-satunya PM yang selalu turun melawat Sabah. Dalam artikel yang kita lihat sebelum ini, menurut Tun Mahathir, kekayaan minyak negara hasil usaha bersama, kata Dr. Mahathir. Bekas PM Dr. Mahathir berkata, kemakmuran Malaysia terbina melalui kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Tun Mahathir mengingatkan rakyat, kemakmuran Malaysia terhasil daripada kerjasama Sabah Sarawak yang kaya sumber dengan kerajaan persekutuan yang menyediakan kepakaran, modal, dan infrastruktur bagi membuka potensi itu. Mahathir berkata, kekayaan petroleum Malaysia bukan sesuatu yang ditemui atau dibangunkan oleh satu pihak saja, tetapi melalui gabungan sumber semula jadi dan kemampuan teknikal persekutuan. Pada waktu itu minyak belum dikeluarkan. Hanya selepas mereka bersama membentuk Malaysia, barulah kita dapat meneroka potensi minyak dan gas di Sabah Sarawak. Dalam pada itu di ruangan komen, ada yang berkata, musibat Mahathir punya kerjalah merompak hak Sabah Sarawak. Jahanam punya saka tua, tak taubat-taubat lagi. Dah nyawa-nyawa ikan, masihlah ingat dunia, para-para penampakan Dajjal. Kalau nak cakap Mahathir ni nyawa-nyawa ikan dalam keadaan politik, mungkin saya setuju. Tapi untuk fisikalnya, kita dapat lihat Mahathir masih lagi sehat. Kita teruskan doa untuk kesehatan Mahathir. Memang dia kritikal dalam keadaan politiknya, tapi kita tidak tahu apa yang boleh terjadi. Jadi saudara-saudara, berkaitan ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera. Oke, saya kongsikan kepada Anda produk-produk yang saya tag dalam video saya. Ini adalah Jeep Buluwo Men Sling Bag. Ramai yang minat bag ini, Jeep Buluwo Men Sling Bag. Kita ada Korean style glasses ataupun kacamata style Korean yang sangat viral di media sosial. Kita juga ada NY Head Bucket. Boleh guna di mana-mana. Jalan-jalan, nak memancing boleh guna. Kita ada dua warna. Oke, ini adalah NY Head Bucket. And then kita ada perfume yang viral yang ramai suka. EDP ataupun Desandra Men Perfume. Ini Desandra Men Perfume. Kita ada Rexona yang menjadi kegilaan ramai, terutamanya kepada wanita. Rose Glow Rexona. Dan kita ada smartwatch. Amazfit T-Rex smartwatch. Semua produk ini saya tag dalam video, Anda boleh semak.